Hello? Hello? Hello Tuan. Tuan, saya nak maklumkan ni, banyak negara yang sedang mengalami krisis bencana alam yang sangat teruk. Jadi apa yang perlu kita lakukan Tuan untuk atasi masalah ni? Oh, saya faham. Tapi kita perlu selesaikan isu yang lebih penting terlebih dahulu. Baik-baik, terima kasih. Aduh, peningnya kepala saya. Teruknya bencana alam masa kini. Tiba-tiba, Tuan Grow Helen Blondin pun bermimpi masa hadapan. Krishu, tab लिया? लंच बॉक्स वाटर बॉटल? हाँ मॉम, ओके। ओटो किट लिया? खत्म हो गया। खत्म हो गया? अभी एक वीक पहले तो लिया था। प्रतीक, तुमने लिया क्या? यस मॉम। कैसे खत्म हुआ? मॉम, कल मैं वो फुटबॉल खेलने गया था तो वहाँ यूज हो गया। क्या तुम पागल हो क्या? यहाँ पर मैं इतने पैसे बचा रही हूँ, तुम्हारे डैड इतनी मेहनत कर रहे हैं ताकि तुम लोग बाहर निकल सको, तुम लोग स्कूल जा सको। तुमने पूछा क्यों नहीं मुझे? जस्ट लीव इट, कोई फायदा नहीं चिल्लाने का। एक नया ऑर्डर कर लो। इस साल 2016 नहीं 2030 है। इंडिया फुटबॉल वर्ल्ड कप में खेल रहा है। मोबाइल इंटरनेट 4G से 10G हो गया है, पर बाहर इतनी पॉल्यूशन है कि हम लोग ऑक्सीजन किट के बिना बाहर नहीं निकल सकते। अगर आपने तभी पॉल्यूशन रोका होता तो आज मैं जब चाहूँ घर से बाहर निकल सकती थी, और मेरे डैड 50 इयर्स के नहीं लगते। ट्रस्ट मी, ही इज 38। ये मेरी लाइफ है और आपकी होने वाली। Oh my god. Macam mana boleh jadi teruk dunia pada masa depan? Berita alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat 2 petang. Terima kasih memilih saya waktu ini. Saya Nur Hazwani binti Roslan. Tetapkan perhatian anda 15 minit dalam berita alam. Ikuti laporan yang saya sediakan. Bencana boleh terjadi di mana sahaja dan bila-bila masa sahaja. Bencana boleh terjadi disebabkan oleh faktor alam dan juga kegiatan manusia itu sendiri. Isu bencana alam sekitar yang terjadi disebabkan oleh sikap tidak bertanggungjawab manusia semakin hangat diperkatakan apabila terdapat banyak kemusnahan yang berlaku sehingga mampu meragut banyak nyawa yang tidak bersalah. Namun, isu ini masih lagi belum dapat diatasi dengan jayanya. Pada bulan Oktober 1966, kawasan Alberfern di Australia mengalami isu bencana alam yang serius sehingga meragut 144 nyawa dan 35 mengalami kecederaan. Ini adalah disebabkan oleh kelalaian manusia dalam melakukan pekerjaan mereka. Longgokan bahan buangan yang dialihkan semasa pelombongan telah ditindih di atas mata air semula jadi di lereng gunung di Alberfern. Hujan lebat telah menyebabkan timbunan air di hujungnya bertukar menjadi lebur dan meluncur menuruni bukit sehingga merempuh kawasan kampung. Manakala pada bulan April 1986, kawasan Chernobyl telah mengalami letupan nuklear yang telah menyebabkan berlakunya kebakaran besar dan grafik reaktor cair dan melepaskan kandungan radioaktif ke udara yang seterusnya dibawa oleh angin. Mereka menggunakan 4 buah reaktor nuklear binaan Soviet iaitu RBMK 1000. Namun, reka bentuk binaan seperti ini telah diiktiraf tidak selamat oleh pihak antarabangsa. Akibat daripada letupan ini, ramai penduduk yang menunjukkan tanda-tanda penyakit, radiasi dan ianya telah meragut banyak nyawa serta menyebabkan pokok di hutan mati disebabkan kesan radiasi yang terlalu tinggi. Teruknya bencana alam sekarang ni. Rupa-rupanya dah lama alam sekitar dirosakkan oleh tangan-tangan manusia.
Macam mana dah? Kami percaya bahawa jika pembaik pilihan yang mendalam tidak dibuat dalam masa terdekat, pasti akan ada kemalangan dan ia akan berlaku dalam jangka hayat manusia yang masih hidup pada hari ini. Saya kena bertindak segera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat 2 petang. Terima kasih memilih saya waktu ini. Saya Nur Hazwani binti Roslan. Tetapkan perhatian anda 15 minit dalam berita alam. Penantian yang ditunggu-tunggu oleh seluruh masyarakat dunia. PBB telah melaksanakan persidangan dengan Ketua Suruhanjaya Brunei iaitu Guru Harlem Brunei berkaitan pembaik pulih alam sekitar akibat daripada isu bencana yang sering melanda seluruh dunia. Untuk maklumat lanjut, kita bersama wartawan kita iaitu Miza Kamila di lokasi kejadian. Baiklah, Miza sudah berada di atas talian. Dipersilakan Miza Kamila. Terima kasih Nur Hazwani. Berlintas langsung bersama saya di New York. Miza Karmila binti Azhar, wartawan berita alam, bagi membuat liputan mengenai persidangan PBB yang baru sahaja dilaksanakan bersama Ketua Suruhanjaya Brunei iaitu Guru Harlem Brunei. Untuk makluman semua, persidangan ini bertujuan untuk membincangkan penyelesaian bagi isu bencana alam yang semakin teruk melanda dunia. Jadi, bagi mengetahui isi perbincangan tentang perkara yang telah dibincangkan dengan lebih lanjut, mari ikuti saya untuk menemu ramah Ketua Suruhanjaya Brunei. Mana Ketua Suruhanjaya Brunei ni? Jom kita cari. Sekarang bersama saya Ketua Suruhanjaya Brunei ataupun dikenali sebagai Tuan Guru Harlem Brunei. Selamat petang Tuan. Selamat petang. Boleh Tuan ceritakan sedikit nama persidangan yang baru sahaja Tuan laksanakan bersama PBB? Persidangan pada hari ini dinamakan sebagai Laporan Brunei ataupun sebelum ini dikenali sebagai Suruhanjaya Brunei atau Suruhanjaya Dunia mengenai alam sekitar dan pembangunan. Okey, baiklah. Soalan seterusnya, boleh Tuan beritahu sedikit tujuan persidangan ini ataupun tujuan laporan Brunei ini ditubuhkan? Baiklah. Tujuan laporan ini ditubuhkan adalah untuk mengatasi kebimbangan tentang kerosakan persekitaran manusia dan sumber alam serta kemerosotan bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Tambahan pula, laporan ini bertujuan memenuhi keperluan masa kini tanpa menjejaskan kemampuan generasi masa depan untuk memenuhi keperluan sendiri. Okey, baik Tuan. Terima kasih. Okey, soalan terakhir. Boleh Tuan jelaskan serba sedikit berkaitan intipati utama yang dibincangkan dalam persidangan laporan Brunei yang telah dijalankan bersama PBB sebentar tadi? Intipati utama yang dibincangkan sebentar tadi adalah semua negara dibenarkan menjalankan pelbagai sektor bagi meningkatkan sumber ekonomi negara mereka. Namun mereka perlu mengambil kira faktor kemusnahan alam dan bencana yang boleh berlaku disebabkan oleh perbuatan mereka itu sendiri. Masyarakat juga perlu cakna akan kepentingan menghargai pembangunan lestari agar keindahan alam yang diperoleh pada masa kini tidak hilang di telang zaman. Pembangunan lestari ini bukan hanya soal menjaga alam sekitar, tetapi sebaliknya adalah interaksi 3 tonggak utama iaitu alam sekitar, ekonomi dan masyarakat. Dengan kata lain, apabila kita membuat keputusan atau merangka penyelesaian, mereka mesti memenuhi matlamat alam sekitar, ekonomi dan sosial secara serentak untuk memenuhi 3 asas tersebut. Okey, baiklah. Itu sahaja temu ramah saya pada hari ini. Terima kasih Tuan atas penjelasan yang sangat mantap sebentar tadi. Isu bencana alam sekitar yang sering berlaku tidak akan dapat diselesaikan jika tiada kerjasama antara masyarakat dan juga pihak berkuasa dalam membanteras sikap suka merosakkan alam sekitar demi kepentingan diri sendiri. Aktiviti pembangunan yang tidak bersifat mesra alam dan tidak terkawal juga merupakan punca utama masalah kritikal dunia ini berlaku. Syabas PBB dan juga Ketua Suruhanjaya Brunei iaitu Guru Harlem Brunei kerana menunaikan tanggungjawab sebagai pelindung dalam menjaga kelestarian alam sekitar. Justru masyarakat di luar sana perlulah ada kesedaran dalam memelihara dan memelihara alam ini agar tidak terus dimusnahkan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggungjawab.
Jangan sesekali menjadi manusia yang tidak bertanggungjawab dan tidak berguna sehingga sanggup menutup sebelah mata demi keuntungan diri sendiri. Ibarat harap punya harap, jangan sampai terus meniarap. Miza Karmila, Berita Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum. Ni hao ma. Kami wartawan Lestari. alam sekitar. Sekarang kami berada di Pulau Perhentian, iaitu Pulau Perhentian merupakan pusat pelancongan yang sangat terkenal dengan keindahan alam semula jadi. Pelancong luar negara juga turut berkunjung dan memilih pulau ini sebagai destinasi pelancongan utama di Malaysia. Ini adalah implikasi daripada laporan Brundtland yang ditubuhkan pada tahun 1987 yang bertujuan memampankan pembangunan bagi mengimbangkan ekonomi, sosial dan alam sekitar. Hasilnya dapat dilihat pada peningkatan sektor ekonomi yang berlaku di negara ini. Hidup PBB. Okey, kawan-kawan saya dah datang. Kami nak scuba dulu. Bye.